Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan memulakan bab baru dan juga bab terakhir bagi buku teks sejarah iaitu bab 10 Sarawak dan Sabah. Okey, Sarawak dan Sabah merupakan sebahagian daripada alam Melayu. Masyarakat Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pentadbiran dan pemerintahan mereka sendiri. Mereka telah menyesuaikan kehidupan harian dengan bentuk muka bumi, khususnya sungai. Hal ini telah mewujudkan keunikan kepada warisan budaya masyarakatnya yang berlainan dari satu tempat ke satu tempat mengikut kaum masing-masing. Jadi pada hari ini kita akan lihat kepada bab 10.1 iaitu Sarawak dan Sabah di alam Melayu. Okey, jadi ini adalah peta Sabah dan Sarawak. Okey, yang di atas kita dapat lihat ini adalah negeri Sabah dan di bawah pula adalah negeri Sarawak. Jadi setiap negeri ini terdapat poin warna hijau yang mana kamu dapat lihat iaitu pusat bandar utama bagi negeri Sabah dan juga pusat bandar utama bagi negeri Sarawak. Okey, kita lihat kepada Sabah. Jadi di situ terdapat Tawau, Lahad Datu, Sandakan dan Kota Kinabalu. Dan di Sarawak kita dapat lihat Miri, Bintulu, Mukah, Sibu dan Kuching. Jadi ini adalah pusat-pusat bandar utama bagi negeri Sabah dan Sarawak. Okey, so di antara negeri Sabah dan Sarawak terletaknya negara Brunei. Okey, itu adalah contoh peta bagi Sabah dan Sarawak. Okey, pengenalan. Okey, Sabah dan Sarawak merupakan antara kawasan yang terletak di alam Melayu. Kedudukan kedua kawasan ini di barat daya hingga utara Pulau Borneo. Jadi kedudukan Sarawak adalah di sebelah barat daya Pulau Borneo dan kedudukan Sabah di utara Pulau Borneo. Jadi kedudukan bagi negeri-negeri tersebut telah mendedahkan dengan perkembangan yang berlaku di alam Melayu, terutama dalam aspek perdagangan dan keagamaan. Jadi di kedua-dua kawasan ini juga muncul beberapa pelabuhan seiring dengan kemunculan kerajaan masyhur seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Nagara. Jadi kepusatan kerajaan yang masyhur ini telah mendorong kegiatan kemajuan perdagangan di Sarawak dan Sabah. Jadi dengan wujudnya kerajaan masyhur yang telah disenaraikan tadi, ia telah mendorong kemajuan kegiatan perdagangan di Sarawak dan Sabah. Jadi dengan wujudnya kerajaan masyhur ni, ia memberi kesan yang baik kepada Sarawak dan Sabah. Okey. Kita lihat hubungan Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu. Jadi sejak sebelum Masihi, penduduk di Sarawak dan Sabah telah mempunyai hubungan dengan alam Melayu dan dunia luar. Jadi macam mana kita nak buktikan bahawa penduduk di Sabah Sarawak ni ada hubungan dengan alam Melayu dan di dunia luar sejak sebelum Masihi lagi? Iaitu dengan buktinya kemunculan pusat pembuatan tembikar di Bukit Tengkorak, Semporna, Sabah. Jadi penduduk di Bukit Tengkorak ini telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan kawasan di luar Sabah. Okey, ini adalah contoh pembuatan tembikar. Okey, pada abad ketiga pula munculnya Cupo. Okey, iaitu pelabuhan di utara Sabah. Jadi pada abad ketiga ni telah ada kemunculan pelabuhan di utara Sabah yang dinamakan Cupo. Jadi apakah peranan Cupo ini? Jadi peranan pelabuhan Cupo ini
menjadi tempat mengekspor besi ke kerajaan Funan dan Champa. Jadi, Pelabuhan Cuba ni bukan saja duduk di situ saja. Jadi, dia ada peranan yang penting, iaitu menjadi tempat mengekspor besi ke Funan dan Champa. Okey, ini adalah contoh gambar biji besi. Okey, seterusnya. Pada abad ke-7, Santubong muncul sebagai pusat perdagangan utama di Sarawak. Jadi, di Sarawak pula, Santubong ini muncul sebagai pusat perdagangan utama di Sarawak. Jadi, terdapat penemuan barangan tembikar zaman dinasti Tang dan Song di Santubong. Jadi, disebabkan Santubong ni muncul sebagai pusat perdagangan utama di Sarawak, jadi ada penemuan barang tembikar zaman dinasti Tang dan Song. Okey, pelabuhan ini, apakah peranan dia? Pelabuhan ini membekalkan kapur barus, kayu laka, lilin, lebah madu dan kulit penyu. Jadi, di pelabuhan Santubong ni, ia membekalkan kapur barus, kayu laka, lilin, lebah madu dan kulit penyu. Okey, ini adalah gambar contoh bagaimana rupa kayu laka. Bagi sesiapa yang tidak tahu. Okey, ini adalah contoh gambar bagi tembikar zaman dinasti Tang dan tembikar zaman dinasti Song. Jadi ada perbezaan dari segi bahagian corak pada zaman tersebut. Pada zaman dinasti tersebut. Alright, kamu boleh lihat yang tembikar zaman dinasti Tang ni nampak lebih desain ni nampak lebih berbunga dan lebih bercorak berbanding dengan dinasti Song. Dia hanyalah kosong sahaja dan tiada warna. Okey, pada abad ke-13 pula, munculnya industri peleburan biji besi di Santubong. Jadi kalau kita lihat tadi, abad ke-7, Santubong jadi pusat perdagangan utama. Sekarang di abad ke-13, ia menjadi industri peleburan biji besi di Santubong. Jadi, di selain Santubong juga terdapat beberapa lagi pusat perdagangan muncul di Sarawak seperti Kedong, Bukit Sandung dan Kalika. Jadi, pusat perdagangan ni bukan ada di Santubong sahaja, ia juga ada di tempat lain, iaitu Gedong, Pusat Sandung dan Kalika. Okey. Dan pusat perdagangan ini menjalankan kegiatan perdagangan dengan kerajaan Siam, Vietnam dan China. Jadi pusat perdagangan ini bukan dia ada fungsi. Jadi mereka ada fungsi masing-masing, iaitu menjalankan kegiatan perdagangan dengan kerajaan Siam, Vietnam dan China. Okey. Kemajuan pusat perdagangan di Sarawak dan Sabah menjadi tarikan di alam Melayu untuk meluaskan pengaruhnya. Jadi disebabkan ada pusat perdagangan ini, ia menjadi maju dan pesat dan menjadi kebaikan untuk di alam Melayu. Kenapa? Kerana ia menjadi tarikan di alam Melayu untuk meluaskan pengaruhnya. Okey, hal ini menyebabkan beberapa kawasan di pesisir pantai barat laut yang merupakan zon tamadun Melayu menjadi menerima pengaruh kerajaan di alam Melayu. Okey, seterusnya kita lihat satu persatu, iaitu yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Jadi, Kerajaan Sriwijaya meluaskan pengaruhnya di selatan Sarawak bagi mengawal perdagangan di Laut Cina Selatan. Okey, Kerajaan Pahit turut mempunyai pengaruh di Sarawak dan di utara Sabah.
Jadi apakah buktinya? Buktinya adalah jumpaan gendang gangsa jenis moko di Pulau Banggi, Sarawak membuktikan terdapat hubungan perdagangan antara Kerajaan Majapahit dengan penduduk di utara Sabah. Okey. Jadi dengan penemuan gendang gangsa jenis moko di Pulau Banggi di Sabah, ini adalah membuktikan yang Kerajaan Majapahit ni mempunyai pengaruh di Sarawak dan di utara Sabah. Jadi kamu boleh lihat di buku teks kamu. Okey, buka surat 178. Gendang gangsa di Pulau Banggi, Sabah. Jadi gendang gangsa ini dikenali sebagai gendang gangsa timbang dayang yang dibuat di Pulau Jawa. Okey, walaupun Kerajaan Majapahit mempunyai zaman kegemilangannya di mana ia mempunyai pengaruh di Sarawak dan di utara Sabah, tapi lama kelamaan Kerajaan Majapahit ini mengalami kemerosotan. Jadi kesannya, kemerosotan Majapahit ini telah membawa kepada perkembangan pengaruh Kerajaan Sambas, Brunei dan Sulu di kawasan barat dan utara Pulau Borneo, utara pantai Pulau Borneo. Okey. Di Sarawak pula berlaku penyebaran kuasa oleh Kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei. Jadi Kerajaan Sambas ni mengambil peluang daripada kemerosotan Majapahit dengan meluaskan pengaruhnya ke Samarahan, Sadong, Sarawak iaitu Sungai Sarawak, Saribas dan Kalka. Okey, pada abad ke-14, Kesultanan Melayu Brunei telah muncul dan menjalinkan persahabatan dengan Kerajaan Sambas. Jadi persahabatan ini membolehkan Kerajaan Sambas menyerahkan wilayahnya di Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei. Kesultanan Melayu Brunei juga meluaskan pengaruhnya ke utara Borneo. Jadi kemunculan Kesultanan Sulu di utara Borneo pula telah membawa kepada tersebarnya pengaruh mereka di pantai timur laut Borneo. Jadi, kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei telah melemahkan pusat perdagangan di Sarawak kerana tumpuan perdagangan dialihkan ke Brunei. Okey, ia telah melemahkan Kerajaan Melayu Satubong, Kalka, Samadong dan Melanuk. Okey, manakala Kesultanan Sulu yang muncul pada abad ke-15 telah meningkatkan kegiatan perdagangan di utara Sabah. Kawasan ini kaya dengan hasil laut dan hutan, terutama sarang burung yang menjadi tarikan pedagang Cina. Okey, kedua-dua kesultanan ini kemudian mengalami kemerosotan menjelang abad ke-19 apabila bersaing dengan kuasa barat. Okey, jadi inilah menceritakan tentang Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu yang mana pada akhirnya mengalami kemerosotan kerana terpaksa bersaing dengan kuasa barat. Okey, Sabah dan Sarawak juga dipengaruhi oleh kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam. Pengaruh agama ini dibawa secara tidak langsung oleh Kerajaan Alam Melayu di kedua-dua kawasan ini, iaitu kawasan Sabah dan Sarawak. Pada zaman kegemilangan Kerajaan Sriwijaya, terdapat tinggalan objek-objek agama Buddha di Santubong dan penemuan patung iaitu patung Ganesha di Limbang. Okey, pengaruh Kesultanan Melayu Brunei di Sarawak dan Sabah telah membawa penyebaran agama Islam di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Jadi, apakah kesan penyebaran tersebut? Kesan penyebaran tersebut ialah penerimaan agama Islam oleh kebanyakan penduduk pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Jadi, penduduk kaum Melayu dan Melanau di pesisir Sarawak dan Sabah menerima agama Islam. Dan Kesultanan Sulu pula memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di pantai timur Sabah. Jadi ini adalah menceritakan sedikit sebanyak tentang kesan penyebaran agama Islam di
Sarawak dan Sabah. Okey, inilah contoh artifak. Okey, ini adalah objek-objek emas berkaitan dengan agama Buddha yang dijumpai di Santubong. Okey, kesimpulan. Hubungan antara Sarawak dan Sabah dengan Kerajaan Alam Melayu dan Pedagang Luar menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat di kedua kawasan ini menerima pengaruh dari luar. Sikap keterbukaan penduduk di kedua kawasan ini juga membantu kemajuan perdagangan dan menunjukkan sikap toleransi dalam menerima agama dari luar. Okey, ini adalah bab 10.1 Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu. Okey, ini adalah pengakhiran bagi tajuk topik kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham sedikit sebanyak tentang bab 10.1 Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu. Sekian, terima kasih.